Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, kita akan sambung pelajaran kita tentang globalisasi. Dua tajuk yang kita dah belajar sebelum ni iaitu ciri-ciri globalisasi dan faktor-faktor penggalak globalisasi. Baik, hari ini kita nak belajar lagi dua tajuk iaitu syarikat multinasional dan pelaburan langsung asing. Okey, first kita nak belajar syarikat multinasional. Okey, maksud syarikat multinasional ialah firma yang beroperasi di beberapa buah negara secara serentak. Okey, banyak contoh-contoh yang ada di dalam negara kita, dan antara ciri-ciri syarikat globalisasi syarikat multinasional ialah firma itu dia bersaiz besar, ada banyak cawangan di beberapa negara dan berlaku pemindahan teknologi di antara cawangan-cawangan dan cawangannya dikawal oleh firma induk. Okey. Dan faktor-faktor yang mendorong sesuatu firma itu untuk meneroka kepada pasaran negara lain dan beroperasi di negara lain, iaitu menjadi firma multinasional, ialah satu, untuk meluaskan pasaran. Seperti mana kita tahu, kalau dia berniaga dan menjual produk hanya dalam sebuah negara sahaja, tentunya pasarannya adalah lebih kecil berbanding jika dia dapat menjual produknya ke seluruh dunia. Maka untuk mendapat untung yang lebih, firma-firma yang besar ini akan membuka cawangannya di beberapa buah negara untuk meluaskan pasaran. Baik, yang seterusnya ialah ada setengah negara dia mengamalkan dasar perlindungan. Sebagai contohnya Malaysia, untuk melakukan produk kereta nasional, kita melindungi negara kereta kita daripada bersaing daripada produk kereta negara lain. Jadi jika negara lain ingin mengimport kereta yang dah siap dalam sebuah negara, Malaysia contohnya, maka Malaysia mengenakan cukai yang amat tinggi. Jadi ini semestinya akan menjadikan harga kereta import lebih tinggi dan tidak mampu bersaing dengan kereta tempatan. Oleh itu, ada di antara negara yang bijak membuka cawangan kilang pembuat kereta di negara tertentu supaya dia dapat mengelakkan daripada dasar cukai yang tinggi ini. Jadi apabila produk ini dihasilkan di dalam negara, contoh negara Jepun membuka kilang Honda-nya di Alor Gajah, Melaka, maka kereta Honda dapat bersaing dengan kereta Malaysia kerana tidak dikenakan cukai import. Okey, seterusnya ialah menjimatkan kos pengangkutan. Baik, bayangkan jika Jepun membuat keretanya di negara Jepun, apabila telah siap, dia perlu mengangkut menggunakan kapal laut ke negara Malaysia, dan ini tentunya memakan belanja yang lebih besar. Jadi jika dia membuat di Malaysia, kos ini dapat dijimatkan. Seterusnya, mengurangkan masalah kekurangan atau kerosakan bahan mentah. Okey, contohnya lah, jika negara-negara yang menggunakan bahan mentah yang fragile atau tidak tahan lama, ya, jadi apabila dia mengangkut bahan mentah itu ke negara dia untuk diproses, dalam proses perjalanan pengangkutan itu menyebabkan bahan mentah akan rosak. Oleh itu, untuk mengelakkan daripada berlaku hal ini, maka negara-negara itu akan membuka cawangannya di negara pembekal bahan mentah tersebut. Dengan ini, kerosakan bahan mentah akan dapat dielakkan. Dan akhir sekali, mereka dapat menggunakan buruh mahir dengan kos yang rendah. Sebab kita tahu, biasanya negara maju contohnya lah yang mempunyai banyak syarikat multinasional, mereka mempunyai buruh yang ramai, tetapi kos buruh mereka adalah tinggi kerana taraf hidup mereka lebih tinggi. Jadi apabila dia membuka cawangan di negara dunia ketiga atau negara sedang membangun, contohnya Malaysia, banyak buruh boleh digunakan dengan kos yang lebih murah. Jadi ada 5 faktor yang menyebabkan firma menjadi syarikat multinasional. Yang pertama ialah meluas pasaran. Yang kedua ialah mengelak dasar perlindungan, iaitu cukai.
Yang ketiga, jimat kos pengangkutan. Yang keempat, mengurangkan masalah kerosakan bahan mentah atau kekurangan bahan mentah. Dan yang kelima, dapat guna buruh lebih murah. Okey, ini adalah faktor yang menggalakkan syarikat multinasional okey, ini adalah faktor-faktor yang mendorong firma menjadi syarikat multinasional. Baik. Dan sebelum ini tadi kita ada ciri-ciri ataupun sifat-sifat syarikat multinasional. Yang pertama ialah bersaiz besar. Yang kedua, banyak cawangan di beberapa negara. Yang ketiga, pemindahan teknologi. Dan yang keempat, dikawal oleh firma induk. Ini adalah ciri-ciri syarikat multinasional. Bersaiz besar, banyak cawangan, pindah teknologi, mengawal firma daripada firma induk. Baik. Untuk tajuk yang seterusnya, iaitu kita akan belajar pelaburan langsung asing. Okey. Apa maksud pelaburan langsung asing? Pelaburan langsung asing ialah pelaburan yang dibuat oleh individu, firma ataupun kerajaan ke luar negara. Okey. Bukan di negara sendiri. Ini adalah dimaksudkan dengan pelaburan langsung asing. Baik. Dan dia boleh dilakukan dalam 4 cara. Yang pertama ialah memulakan perniagaan baru. Yang kedua, mengambil alih syarikat tempatan, iaitu syarikat asing yang melabur di dalam negara tertentu itu, negara baru, akan mengambil alih syarikat tempatan. Yang ketiga, usaha sama dengan syarikat tempatan, iaitu syarikat asing usaha sama dengan syarikat tempatan. Dan yang keempat, syarikat asing membuka cawangan di negara tertentu seperti multinational company tadi. Baik. Apakah kebaikan? Ada 4 kebaikan. Pertama ialah tadi kita tengok ciri-ciri syarikat multinasional ialah memindahkan teknologi. Jadi apa kebaikannya kepada negara tempatan? Kebaikan pelaburan langsung asing. Baik, satu ialah memindahkan teknologi. Yang kedua ialah akan berlaku peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ya, of course lah, bila dia melabur dan dia menghasilkan produk, maka produk tempatan akan bercampur dengan produk syarikat multinasional. Jadi keluaran negara akan meningkat. Jadi dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ialah pembangunan modal manusia. Akan berlaku pembangunan modal manusia. Kenapa? Sebab tadi berlaku perpindahan teknologi, orang tempatan akan belajar, akan lebih mahir berbanding dengan sebelum kedatangan syarikat multinasional ataupun pelaburan langsung asing. Dan yang keempat, berlakunya peningkatan modal. Jadi
Bukan sahaja modal dalam negara terdiri daripada modal tempatan, tetapi juga modal daripada firma-firma asing. Jadi ini akan meningkatkan modal dalam sesebuah negara. Baik. Apakah keburukannya? Keburukannya pelaburan langsung asing. Biasanya kita panggil pelaburan langsung asing ini sebagai Foreign Direct Investment, FDI. Kalau Pak Menteri kita selalu bercakap di dalam TV, televisyen, membuat pengumuman dan sebagainya, mereka merujuk kepada FDI. Okey. Ini adalah kebaikan teknologi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan modal manusia dan peningkatan modal. Baik, keburukannya ialah ketidakseimbangan pendapatan akan berlaku kerana firma asing dia memberi upah lebih tinggi berbanding dengan firma tempatan. Jadi jenama tempatan tidak mampu bersaing dengan jenama asing. Firma tempatan akan kurang untung berbanding dengan firma asing ataupun syarikat multinasional. Kita bagi contohlah syarikat multinasional Tesco. Tesco menguasai pasaran, dapat berdaya saing, menjual barang dengan harga lebih murah berbanding dengan peniaga-peniaga runcit tempatan ataupun pasaraya tempatan. Okey, ketidakseimbangan pendapatan. Jadi dekat sini tak seimbang pendapatan antara firma asing dengan firma tempatan. Okey. Yang kedua, kemusnahan alam sekitar. Pendapatan tidak seimbang. Kedua, kemusnahan alam sekitar. Baik, bila firma asing melakukan operasinya secara berlebihan kerana mereka mempunyai modal yang banyak, jadi mereka boleh meneroka lebih banyak sumber-sumber alam, maka akan berlakulah pencemaran alam di negara kita, iaitu negara yang mereka melabur. Okey. Jadi contoh-contohnya kemusnahan alam sekitar ialah banjir lumpur, pembalakan yang tidak terkawal dan sebagainya. Baik. Yang ketiga ialah untung mengalir keluar negara. Seperti mana tadi saya dah maklumkan bahawa firma multinasional ini ataupun pelaburan langsung asing ini mempunyai modal yang besar dan mendapat untung yang besar. Jadi mereka akan membawa balik pulang untung ke negara asal mereka. Jadi kerajaan tidak boleh mengawal hal ini dan ini akan menjejaskan imbangan pembayaran. So ini akan menjejaskan imbangan pembayaran Malaysia. Kenapa? Sebab pembayaran wang keluar melebihi daripada penerimaan wang masuk. Okey, jadi inilah sahaja 3 keburukan pelaburan langsung asing. Pertama, pendapatan tidak seimbang. Kedua, alam sekitar musnah. Dan ketiga, untung mengalir keluar negara. Baik, kita akan cuba menjawab latihan. Baik. Di antara dua produk Adabi dan produk Nestle, manakah antara pengeluar tersebut merupakan syarikat multinasional? Saya pasti anda mesti boleh jawab. Semestinya produk Nestle. Okey, jelaskan, berikan alasan anda. Jadi alasan ini adalah terdiri daripada ciri-ciri yang ada dalam produk Nestle ataupun dalam syarikat Nestle yang bersesuaian dengan ciri-ciri syarikat
multinasional yang kita telah bincang tadi. Seterusnya, jelaskan kelebihan pengeluar produk Nestle berbanding dengan produk Adabi. Jelaskan 3 kelebihan pengeluar produk Nestle berbanding dengan produk Adabi. Jadi, kelebihan ini juga adalah datangnya daripada tajuk syarikat multinasional. Apakah kelebihan syarikat, kebaikan syarikat multinasional tadi? Ya. Okey. Okey, untuk markah lima markah okey, 5 markah, iaitu 1 markah untuk jenis company dan 4 markah ialah bukti. Seterusnya, untuk kelebihan, jelaskan 3 kelebihan. Kita nak 3 markah tetapi kita huraikan jadi 6 markah. 3 kelebihan kita hurai jadi 6 markah. Baik. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Baik. Petroleum di Malaysia baru-baru ini, Petroleum telah membuka perniagaannya di Afrika Selatan. Okay, operasi di negara tersebut adalah berasaskan penapisan minyak petroleum mentah. Baik, apakah kebaikan tindakan syarikat Petronas tersebut? Iaitu apabila dia membuat pelaburan di Afrika Selatan. Okey. Kedua, adakah tindakan tersebut boleh memberi lebih banyak keuntungan? Dan mengapakah Petronas tidak memproses minyak mentah di Malaysia sahaja? Baik. Kalau dia memproses minyak mentah di Malaysia sahaja, apakah kekurangan-kekurangannya berbanding dengan kebaikan dia membuat pelaburan di Afrika Selatan? Jadi ini adalah berkaitan dengan soalan syarikat multinasional. Okey, baik, itu sahaja. Saya akan uploadkan soalan ini saya akan uploadkan soalan ini di dalam WhatsApp. Bagi yang tidak boleh menonton video saya, mereka bolehlah merujuk kepada nota. Okey, terima kasih.